Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Bali United dalam saingan AFC Cup yang pertama, yang mana Kedah kalah 2-0 pada perlawanan ini. Apa lagi yang perlu diberikan kepada pasukan Kedah? Pemain baru dah bagi, semua dah bagi. Preparation diberi selama selebih 1 bulan. Game versus JDT telah diminta untuk postpone dan dibenarkan. Tetapi menentang Bali United, kita menunjukkan aksi yang agak mengecewakan, terutamanya di bahagian tengah dan juga bahagian serangan yang tidak membuahkan hasil, kecualilah Mardi, yang mana Mardi memang menunjukkan satu performan yang agak baik bagi saya. Tetapi sayang, bola sepak adalah satu game yang mana game berpasukan. Apabila kita mengharapkan hanya Mardi untuk buat game, untuk menggerakkan bola, untuk menggerakkan serangan, memang tidak akan menjadilah. Apabila Mardi punya gerakan, punya buka game dan sebagainya, tak ada support daripada player-player Kedah yang lain, tak ada support daripada bahagian tengah ataupun bahagian serangan sewaktu Mardi cuba untuk membantu bahagian serangan pasukan Kedah di bahagian sayap kiri. Itu yang akan kita bincangkan dalam perlawanan ini ataupun dalam video ini. Dan untuk bahagian pertahanan dan juga goalkeeper, saya tak nafikan bahagian pertahanan memang bermain dengan sangat baik. Back 4 Kedah yang diketuai oleh Akmal Zahir dan juga Ronnie Kelvin serta dibantu oleh fullback Azmir dan juga Kamel telah menunjukkan aksi yang bagus dan konsisten sepanjang game, yang mana daripada segi offside trap mereka berjaya untuk melakukan offside trap dengan sangat bagus. Kamel dan juga Azmir bertindak dengan sangat cemerlang di bahagian kanan dan bahagian kiri untuk melakukan overlapping, memberi support ke bahagian hadapan, bawa bola pergi hadapan dan juga untuk bertahan. Boleh saya katakan agak bagus untuk back 4 pasukan Kedah. Dan untuk Ifwak Akmal, beliau juga berjaya untuk menafikan beberapa percubaan daripada pemain-pemain pasukan Bali United untuk memastikan yang gawang beliau tidak dibolosi lebih daripada 2, yang mana sepatutnya semalam mungkin Bali United boleh menjaringkan 3 ke 4 gol lah, tetapi disebabkan kecemerlangan daripada Ifwak juga membantu Kedah daripada dibelasah oleh Bali United. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan kekalahan ataupun perkara yang perlu diperbaiki oleh pasukan Kedah selepas mengalami kekalahan kepada Bali United. Perkara yang pertama yang perlu kita lihat adalah kepada option di bahagian tengah, iaitu gandingan Delci Marcel, Amirul Hisham dan juga Sarawak, yang mana boleh saya katakan sebenarnya ketiga-tiga player ni mempunyai typical gameplay yang sama, iaitu mereka bermain sebagai more to defend berbanding more to attacking, yang mana boleh saya katakan disebabkan letak 3 pivot di bahagian tengah pasukan Kedah ni memang tidak menjadi satu benda yang positif untuk memberi support kepada bahagian hadapan. Sebab apa? Sebab di bahagian tengah pasukan Kedah, mereka seakan-akan hilang seorang playmaker yang boleh connect antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Orang kata apa? Link up dengan bahagian tengah dan juga serangan untuk memastikan yang Kedah boleh create movement ataupun create orang kata apa, menyerang pasukan Bali United pada perlawanan semalam. Kedah seakan-akan hilang player yang bermain as a number 10 ataupun attacking midfielder pada perlawanan semalam, disebabkan 3 player Sarawak, Delci Marcel dan juga Amirul Hisham adalah lebih memfokuskan untuk bertahan. Memang tipikal mereka adalah bertahan berbanding more to attacking. Itu yang menjadi masalah kepada bahagian tengah Kedah, yang mana mereka tak ada seorang player yang kreatif untuk membantu bahagian tengah dan juga bahagian serangan untuk menggerakkan satu pergerakan yang boleh menciptakan gol dan sebagainya. Kita boleh tengoklah memang bahagian tengah pasukan Kedah tu kosong. Tak ada pergerakan ataupun build up play yang sangat bagus di bahagian tengah untuk memberi ataupun melorongkan bola kepada Ronald Ngah. Itu perkara yang perlu diperbaikilah. Adakah berbaloi menggunakan 3 player yang mempunyai corak permainan yang sama dan tidak meletakkan seorang attacking ataupun player yang berjiwa ataupun berminda attack, orang kata apa, attacking minded lah di bahagian tengah untuk memberi support kepada bahagian serangan. Rugi kalau tak letak seorang player di attacking minded lah untuk bahagian tengah. Maka akan jadi macam semalam lah, bahagian tengah memang akan
sustain ataupun akan maintain dekat situ lah, maintain dekat area bahagian tengah ataupun maintain dekat di middle area lah, middle third pasukan Kedah ni. Kira Kedah takkan bergerak jauh lah, kira main dalam posisi yang sama, hilang bola, bawa bola di posisi tengah, hilang bola, bawa bola di posisi tengah, hilang bola, ataupun bawa bola push pergi depan terus. Kiranya tak ada gerakan-gerakan yang kreatif berlaku di bahagian tengah disebabkan tak ada seorang player yang attacking minded untuk membantu mencipta gerakan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa boleh saya katakan untuk pasukan Kedah di bahagian serangan, iaitu attacking force, yang mana peranan Al-Hafiz sebagai winger kanan pun agak tidak menyelah pada perlawanan ni, yang mana Al-Hafiz agak sedikit struggle untuk melepasi bahagian pertahanan Bali United yang mempunyai fizikal yang lebih bagus. Daripada segi defending shape memang Bali United bagus dan sebagainya. Dan untuk Ronald Ngah sebagai seorang striker utama pasukan Kedah semalam, beliau bukannya membantu Kedah untuk menjaringkan gol, sebaliknya beliau memberikan gol untuk Bali United dengan satu tampanan yang lawa ke arah gawang gol sendiri. Tetapi daripada segi bantuan ataupun daripada segi penlibatan beliau di bahagian serangan, boleh saya katakan Ronald Ngah agak mengecewakan, yang mana Ronald Ngah sebenarnya mempunyai kelebihan daripada segi fizikal untuk beat pertahanan pasukan Bali United. Tetapi sayang, apabila Bali United punya pertahanan, mereka pandai untuk marking Ronald Ngah, bukan man to man marking, tetapi mereka akan memastikan orang yang marking Ronald Ngah ni lebih daripada seorang. So akan ada 2 orang pasukan ataupun 2 orang pemain Bali United yang akan marking Ronald Ngah untuk tidak memberi ruang kepada Ronald Ngah untuk membuat tending ataupun untuk kontrol ball dan sebagainya. Jadi benda itulah yang menyekat kemarahan ataupun menyekat pergerakan yang cuba dilakukan oleh Ronald Ngah ketika beliau dapat bola. Bahkan movement ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Ronald Ngah juga mudah dibaca oleh pertahanan Bali United untuk dipatahkan, sama ada melalui tackling, interception ataupun curi bola. Jadi pergerakan Ronald Ngah memang sangat terbatas daripada marking yang dilakukan oleh pemain-pemain Bali United pada perlawanan semalam. Jadi apa yang dapat saya simpulkan, kekalahan Kedah semalam memang boleh dikatakan antara faktornya tak ada seorang proper playmaker, attacking minded player di bahagian tengah yang boleh link up ataupun connect dengan bahagian serangan dengan sangat baik lah. Itu perkara yang pertama. Dan kelemahan Kedah yang paling ketara pada perlawanan semalam adalah daripada segi build up play, yang mana Kedah cuba untuk melakukan build up daripada bawah. Kita boleh tengok beberapa kali Akmal Zahir dapat bola, Kamel dapat bola, Rodney dapat bola dan juga Azman Aris dapat bola, yang mana apabila pertahanan Kedah ni dapat bola, kita boleh tengok pertahanan Kedah akan bawa bola sampai ke bahagian tengah. Saya pun tak faham apa function bawa bola sampai bahagian tengah dan tiba-tiba bola tersebut hilang, sama ada melakukan hantaran yang sia-sia ataupun dirampas oleh pemain-pemain Bali. Boleh saya katakan banyak kali Akmal Zahid bawa bola sampai tengah, Kamel bawa bola push di bahagian wide area, di bahagian kanan tu push sampai dekat middle line je pun hilang. Macam tu juga dengan Azmi Aris. Boleh saya katakan build up play yang cuba dilakukan oleh Kedah ni tidak beberapa menjadi. Sebab apa perkara tersebut berlaku? Macam saya cakap tadi, tak ada seorang player yang berfikiran attacking minded, dan satu lagi punca adalah kepada off-ball movement ataupun pergerakan pemain-pemain Kedah dalam padang, yang mana kita boleh tengok pemain tengah Kedah dan pemain serangan Kedah, mereka terlalu statik, yang mana mereka tak banyak bergerak untuk lepaskan diri daripada marking ataupun mencari ruang-ruang yang boleh mereka diterima ataupun dihantar bola kepada mereka. Memang nampaklah yang pergerakan tanpa bola Kedah ni memang agak-agak statik, yang mana Sarawak kalau duduk situ, Decin Masya duduk situ, Amir Hisham duduk situ, Al-Hafiz duduk situ, Ronald Ngah duduk situ. So apabila nak cuba build up daripada bawah, pemain-pemain ni terlalu statik, maka pemain-pemain yang daripada pertahanan ni nak melakukan build up, nak passing kat siapa pun dia tak tahu, sebab pemain-pemain Kedah dah dijaga dan passing lane pun telah ditutup. So benda tu yang menjadi masalah kepada attacking pasukan Kedah yang cuba untuk build up daripada bawah. Dan memang pergerakan tanpa bola pemain-pemain Kedah agak kurang dan tidaklah banyak pada perlawanan ni, menyebabkan memang bahagian tengah Kedah tak hidup dan juga serangan tak hidup. Memang agak mengecewakan bagi saya tengok corak perlawanan menentang Bali United. Sepatutnya mereka boleh tunjukkan something yang lagi better, tetapi nak buat macam mana? Dah kalah dah 2-0, harap bangkitlah next game. Jadi secara kesimpulannya, tak ada player attacking minded, playmaker satu, off ball movement memang kurang, dan memang perlukan orang yang lebih better lah untuk memastikan yang bahagian tengah Kedah ni hidup dan boleh link up dengan bahagian serangan dengan sangat baik. Dan perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah, macam saya cakap tadi,
Mardi is the best player untuk Kedah pada perlawanan ni. Mardi menunjukkan satu performance dan juga momentum yang bagus. Beliau menunjukkan kesungguhan. Beliau nak menang game, tetapi sayang, beliau nak buat semua seorang tak boleh. Bola sepak bukan hanya berpaksikan kepada individu. Macam saya cakap, bola sepak adalah berpasukan. So apabila Mardi dapat bola, dia tak ada support disebabkan pemain-pemain Kedah lambat untuk memberi support, dan off ball movement pemain Kedah pun agak kurang. Maka Mardi pun akan cepat kehilangan bola dan senang ditutup dia punya ruang untuk masuk ataupun penetrate ke dalam D-box pasukan Bali. Itu perkara pertama lah. Tapi daripada segi kesungguhan Mardi, kita boleh puji. Untuk defending, untuk defend boleh saya puji. Memang Rodney dan juga Akmal Zahir menunjukkan persefahaman yang bagus. Walaupun first time digandingkan di dalam perlawanan official, mereka berjaya untuk menjaga line pasukan Kedah di bahagian pertahanan dengan sangat bagus. Offside trap beberapa kali berjaya. Untuk Azmir dan juga Kamel, dua pemain muda di bahagian kanan kiri, mereka overlap bagus, mereka defending bagus. Walaupun gol yang kedua tu memang salah Kamel dan juga Azmir, tetapi nak buat macam mana, dah memang orang kata apa, dah lose marking, dah lose position. Memang itu adalah chances untuk Bali untuk skor gol kedua. Tapi gol pertama tu memang tak ada salah siapa lah. Dan untuk Ifuk Akmal bermain dengan sangat cemerlang. Beliau membuktikan yang beliau deserve untuk berada dalam first 11. Berapa save yang dilakukan menyelamatkan gawang Kedah. So overallnya Kedah memang semalam Bali United deserve to win lah berbanding Kedah. So daripada segi corak permainan, memang Bali lebih efektif berbanding pasukan Kedah. Jadi itu untuk pasukan Kedah. Kita masuk kepada pasukan Bali United. Untuk pasukan Bali United pada perlawanan ni, apa yang mereka punya kekuatan? Kekuatan mereka daripada segi defending. Defend mereka agak cemerlang pada perlawanan ni. Mereka berjaya bertahan dengan sangat baik. Daripada segi man marking, macam saya cakap, mereka berjaya untuk memastikan bahagian serangan Kedah tak ada space dan tak ada ruang untuk penetrate ataupun masuk ke dalam D-box mereka. Memang sangat berdisiplin, solid. Mereka close space, mereka tutup ruang. Walaupun kecil, mereka tutup. Mereka cepat untuk membaca game dan mereka cepat untuk melakukan interception. Hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pasukan Kedah secara long ball, mereka akan challenge first ball dan mereka akan cuba untuk rampas bola tersebut. So defending mereka memang bagus. Untuk bahagian tengah pun mereka agak solid dan mereka bermain lebih kepada direct football, yang mana mereka akan lambung bola ke hadapan ataupun ke wide area untuk mencari winger mereka, sama ada Irfan Jaya dan di bahagian kanan. Itu adalah corak permainan dan style of play yang ditunjukkan oleh Bali, dan pemain-pemain Bali akan cuba untuk cari target man mereka, iaitu Spaso Jovic, dan untuk menjaringkan gol. Jadi memang itu typical gameplay daripada Bali. Mereka attack dengan direct football, buka game di bahagian wide area, di bahagian sayap, mereka cross, cari target man dan cuba untuk menjaringkan gol. Beberapa kali gerakan mereka berjaya, tapi macam saya cakap, disebabkan kecemerlangan goalkeeper dan juga defense kita, Bali gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada lah. Jadi boleh saya katakan memang Bali deserve untuk menang pada perlawanan semalam. Dan itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.